Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Kampung Siglap? Okey, apa khabar semuanya? Tadi admin dah cakap dengan saya, jangan salah sebut nama masjid. Hampir itu salah sebut dah tadi saya. Okey, apa khabar semuanya pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada hari ini. Jadi sebagaimana biasanya hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kitab Ad-Da'u Ad-Dawa, iaitu sebuah kitab yang kita jadikan sebagai kitab rujukan untuk mencari penawar kepada hati kita. Dan kita masih lagi muslimah membincangkan berkenaan dengan doa. Okey, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan doa. Kalau minggu lepas, masih ingat lagi tak apa yang kita bincangkan? Kita masuk pada topik berkenaan dengan korelasi, iaitu kaitan antara doa dan takdir. Dan pada hari ini kita masih lagi dalam topik yang sama. Itu dalam subtopik yang sama. Yang mana kita akan membincangkan sedikit lagi berkenaan dengan hal itu, iaitu berkenaan dengan perintah Allah. Tentang doa adalah perintah Allah. Agak sukar lah nak cari. Kalau saya, muka surat halaman 37, halaman 37. Kalau di sana muka suratnya berbeza, cuba cari point G, kemudian korelasi antara doa dan takdir. Dia merupakan sambungan daripada perbincangan kita yang minggu lepas. Jika minggu lepas kita berhenti kepada satu paragraf, satu perenggan yang bermula daripada dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Kita berhenti di perenggan itu. Dan saya ingin masuk kepada perenggan yang di bawahnya, tapi taklah bawah sangat. Satu, dua. Okay, cuba cari firman Allah. Kalau dalam muka buku ini disebutkan surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi perbincangan kita pada hari ini akan bermula daripada surah Al-Mu'min ayat 60. Okay, cari ud'uni astajib lakum. Di situ kita akan mulakan perbincangan kita. Okay, kalau jumpa, insya-Allah lah jumpa, maknanya di mana yang akan kita mulakan pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan perbincangan berkenaan dengan doa adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kaitan perbincangan kita pada hari ini dengan apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas? Minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan ada sesetengah mereka di kalangan kita yang mengatakan bahawa doa tidak berfaedah. Doa tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Kerana apa? Bagi mereka, kalau kita doa, tapi kalau Allah memang tak nak berikan kepada kita pun tak guna berdoa. Jadi lebih baik tak perlu doa. Doa banyak-banyak pun tapi kalau Allah tak nak beri dan Allah takdirkan tak dapatlah apa nak doa. So itu pendapat mereka dan kita dah bincangkan dengan secara terperinci berkenaan dengan apa yang dijawab ataupun yang dibalas oleh Imam Ibn Al-Qayyim terhadap
statement yang dikeluarkan oleh segelintir mereka dengan pandangan yang sedemikian. Jadi, bila ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa doa tidak ada faedahnya sehingga mereka tidak mahu berdoa kepada Allah, kita jangan lupa muslimah bahawa di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Okay, so dalam kitab kita, Imam Ibnul Qayyim, beliau mendatangkan kepada kita dengan dalil yang membuktikan bahawa doa ini adalah perintah Allah dan kita sebagai hamba Allah tidak boleh meninggalkan doa. Sebab itu, bila kita merujuk surah Ghafir ayat yang ke-60, dalam kitab kita disebut dengan surah Al-Mu'min. Tapi surah Ghafir dan juga surah Al-Mu'min sama sahaja. Okay, sama saja. Cuma dalam slide Ustazah letak surah Ghafir, dalam buku surah Al-Mu'min. Tapi kedua-duanya adalah surah yang sama. Jadi, buka surah Ghafir ayat yang ke-60. Kalau sesiapa dalam Al-Qurannya tidak letak surah Ghafir, pasti di sana dia akan letak surah Al-Mu'min. Baik, jadi di sini dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-60 ya muslimah, kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar menjadi hamba Allah yang berdoa kepada Allah. Iaitu dalam kitab kita ini hanya mengemukakan sedikit sahaja ayat yang terdapat dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-60, iaitu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi Allah perintahkan kepada kita agar berdoa, minta kepada Allah. Dan secara lengkapnya, kalau kita nak lihat berkenaan dengan surah Ghafir ayat yang ke-60 ini, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Di dalam ayat ini ya, kalau kita rujuk pada penerangan Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, beliau mentafsirkan ayat ini dengan satu penerangan yang begini. Beliau katakan, ini iaitu ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tuhanmu itu berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku maka akan aku perkenankan doa kamu. Ia adalah satu perintah untuk kita sebagai hamba Allah mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ini juga bagi saya kan merupakan satu ayat yang menolak pendapat, yang menolak pandangan yang mengatakan bahawa kita tidak perlu berdoa. Yang mengatakan bahawa doa tidak ada manfaat bagi diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala bila memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, pastinya di situ ada manfaatnya untuk diri kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bila perintahkan kepada kita, ia pasti ada manfaat untuk diri kita sebagai hamba-Nya. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk berdoa. Ayat ini sekaligus menolak dakwaan-dakwaan yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Yang mana Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, doa atau perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam ayat ini ya, merupakan anugerah dan kurniaan. Anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk berdoa dan dia menjamin terkabulnya doa tersebut. Jadi Allah perintahkan kita berdoa kepada dia. Kemudian Allah juga menjamin tentang pengabulan terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sebab itu Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka akan aku perkenankan doa kalian. Okay. Dan hal ini jika kita lihat kepada yang seterusnya di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 itu. Apa kata Allah jika sekiranya orang yang tidak mahu berdoa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong
takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dan dalam keadaan yang hina. Ini balasan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mahu berdoa kepada Allah. Allah janjikan dengan hal yang sedemikian. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW ada menyebutkan begini, Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa ini adalah ibadah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, ia adalah ibadah dalam kehidupan kita. Kemudian, thumma qara'a, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang doa adalah ibadah bagi diri seorang hamba Allah, lalu Nabi membacakan ayat ini. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hinggalah ke akhirnya, iaitu hinggalah kepada dakhirin di situ. Okay, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Jadi di sini jelas kepada kita muslimah, doa ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang mengaku beriman kepada Dia. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan doa sebagai ibadah yang kita letakkan dalam diri kita ini ketika kita mohon kepada Allah. Dan mereka yang tidak mahu berdoa, okey, mereka yang tidak mahu berdoa di sini, di dalam surah Ghafir tadi kan yang kita bincangkan tadi, ataupun yang dah kita bacakan tadi, jelas bahawa Allah kata orang yang sombong, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti, mereka yang tidak mahu berdoa ialah mereka yang sombong. Kerana mereka yang tidak mahu berdoa, mereka merasakan bahawa mereka tidak perlu untuk mengadu kepada Allah. Mereka tidak perlukan Allah sebagai tempat pengaduan mereka, sedangkan jelas kita tahu Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menentukan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita tidak mahu berdoa, kita tidak mahu mengangkat tangan kita kepada Allah ini, minta kepada Allah, bahkan kita rasa bahawa buat apa nak doa? Doa pun sama je, bukan Allah bagi pun. Allah nak bagi, bagilah, tak nak bagi sudah. Ini adalah ayat-ayat ataupun tindakan yang menunjukkan kita adalah hamba Allah yang sombong. Dan jangan lupa muslimah, hamba Allah yang sombong kan, tadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, hamba Allah yang sombong, mereka yang tidak mahu berdoa, mereka yang tidak mahu beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Bagaimana keadaan yang hina itu? Bagaimana keadaan yang hina yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini? Jika kita merujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan ya muslimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita berkenaan dengan keadaan orang yang sombong di hari kiamat kelak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka Allah dalam keadaan yang begitu hina. Nabi SAW menceritakan di dalam hadis ini, apa kata Nabi? Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dharri fi suwarin nas. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam wujud manusia. Orang yang sombong, Allah kumpulkan mereka di dalam satu kumpulan yang mana mereka itu ada rupa yang tersendiri. Nabi sebut bagaimana? Amthal adh-dharri fi suwarin nas. Iaitu dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil. Maknanya kecil. Okey? Perumpamaannya dia seperti binatang yang kecil, fi suwarin nas, tetapi dalam bentuk manusia. Kemudian ya'luhum kullu syai'in minas saghar. Okey? Ya'luhum kullu syai'in minas saghari. Sebentar ya.
Okey, minta maaf. Minta maaf. Ada sedikit kegenjotan yang berlaku. Okey, baik. Jadi, kita balik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan tadi. Nabi SAW menyebutkan, orang yang sombong akan dikumpulkan di hari kiamat yang mana mereka itu dalam keadaan seperti semut-semut kecil yang berbentuk manusia. Lalu apa yang jadi kepada mereka? Ya'luhum kullu syai'in minas saghari, iaitu yang mana mereka ditimpa kehinaan di setiap keadaan. Bertepatan bukan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 itu tadi? Orang yang sombong, Allah kata apa? Akan aku masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang sombong di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan mereka dalam bentuk manusia yang kecil, okey. Kemudian mereka ini akan ditimpakan kehinaan daripada pelbagai sudut. Yang mana hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu lahu bulas, hingga mereka masuk ke penjara di neraka Jahannam yang bernama Bulas. Ini satu penjara yang Allah khususkan kepada mereka yang sombong. Allah masukkan mereka ke dalam neraka, kan? Ke dalam neraka, kemudian masukkan mereka ke dalam penjara, sijnan, dalam penjara. Penjara itu dinamakan dengan penjara Bulas. Fata'luhum narul anyar yusqawna min tinatil khabal. Okey, yusqawna min tinatil khabal, dan mereka diliputi oleh segala jenis api. Ketika mereka masuk ke dalam penjara, dalam api neraka yang bernama, dalam sebuah penjara yang namanya Bulas, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bakar mereka, liputi mereka dengan segala jenis api dalam neraka. Kemudian mereka diberi minum dengan tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Usarati ahlin nar, iaitu cairan nanah penghuni neraka. Ini orang yang sombong. Allah berikan balasan yang sedemikian. Kita, kalau kita sombong, kita rasa kita hebat, kemudian dengan kehebatan yang kita miliki, menjadikan kita hamba Allah yang tak rasa kita perlukan Allah. Yang menjadikan kita hamba Allah, menjadikan kita seorang muslimah yang kita rasa tak perlu untuk angkat tangan kita ni, menadah tangan kita ni di hadapan Allah, merayu kepada Allah untuk kita minta sesuatu kepada Allah. Kerana apa? Kita rasa kita hebat dan kita rasa kita tak perlukan Allah. Ini adalah bentuk kesombongan yang Allah sebutkan dalam surah Ghafir. Dan mereka yang sombong dalam keadaan yang sedemikian, okey, ia tidak terlepas daripada balasan yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan itu tadi. Dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan manusia, iaitu semut yang kecil berbentuk manusia. Cuba bayangkan, kita kan selalu tengok cerita kat TV kan, betul tak? Selalu nampak ada orang kena jadi kecil kan, betul tak? Kecil, itu cerita apa yang orang jadi kecil tu? Tak apalah, saya tak ingat cerita apa. Orang tu jadi kecil kan. Dalam keadaan kecil tu, bayangkan bila ramai orang. Nampak macam semut kan, betul tak? Kecil, kemudian semuanya berjalan diarak, diiring ke dalam neraka orang yang sombong ini. Jadi, kita akan nampak, itu orang sombong. Kita akan nampak sebab apa? Kita dah baca hadis ini. Bila kita lihat situasi itu nanti di hari kiamat, kita akan tahu ini adalah keadaan orang yang sombong. Dan na'udzubillahi min dzalik, bila kita one of them, kita katakan kita salah seorang di kalangannya, memanglah nak buat macam mana? Dah kena buat macam tu kan, dah digiring begitu, sah-sahlah kita ni orang yang sombong. Yang Nabi kata mereka akan digiring, kemudian diiring, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, yang mana dalam neraka itu mereka akan dibakar dengan segala jenis api, lalu mereka dimasukkan ke dalam sijnan, iaitu ke dalam penjara, yang penjara itu ada nama khusus yang Allah berikan, namanya Bulas. Dan di dalam penjara tersebut mereka diberi minum dengan nanah penghuni api neraka. Kita tak nak hidup dalam keadaan yang hina sedemikian. Tapi ini janji Allah kepada mereka yang sombong,
yang tidak mahu mengangkat tangan mereka berdoa kepada Allah dan mereka tidak mahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita ini. Mungkin selalu kita nampak berkenaan dengan doa ni tak berapa sangat, kan? Saya rasa apa yang saya bincangkan ini daripada pengajian kita yang pertama, saya dah boleh panggil ia sebagai fake doa. Tahu tak fake doa? Fake doa berkenaan dengan hukum hakam berdoa. Okay? Kita bincangkan banyak berkenaan dengan hukum hakam berdoa di dalam pengajian kita ini. Yang mana juga kita belajar bahawa berdoa sebagai perintah Allah, kita bila ada apa-apa yang kita inginkan, pertama dan utama sekali jangan lupa muslimah, yang perlu kita minta kepadanya ialah Allah. Jangan minta kepada manusia terlebih dahulu. Kita ni akan jadi orang yang kecewa bila kita mengharap kepada bantuan manusia ataupun minta kepada manusia. Sebelum kita pergi kepada manusia, minta pertolongan mereka, angkat tangan kita, minta kepada Allah. Allah akan bantu kita. Ketika kita bertemu dengan manusia-manusia yang nak kita minta bantuan itu tadi. Saya nak tanya begini muslimah, berapa ramai antara kita yang bila ada masalah dalam kehidupan kita ini, kita akan angkat tangan berdoa kepada Allah terlebih dahulu? Tak ramai antara kita yang sedemikian. Ramai antara kita yang bila ada problem, ada masalah dalam hidup, dalam otak ni, dalam pemikiran kita, yang akan kita fikirkan ialah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan fikir, aku nak jumpa Ustaz Sakinah lah, aku nak tanya dia apa ni semua, aku nak tanya dia ni lah, aku nak minta tolong itu. Semua nama-nama akan keluar pada pemikiran kita untuk kita bertanya, untuk kita minta bantuan. Tapi kemudian saya nak tanya, di mana letaknya Allah ketika kita dalam keadaan susah itu tadi? Kenapa kita tidak letakkan Allah di tempat yang pertama untuk kita meminta? Dan selalunya kita ni muslimah, bila kita sudah ditolak oleh orang yang kita minta bantuan, pada masa itu selalunya baru kita ingat Allah. Ini kesilapan kita dalam hidup sebagai hamba Allah. Bila orang A kita jumpa kan, aku tak boleh tolong kau, minta maaf Bila orang C kita jumpa, B, C, D, E, F, G, sampailah ke orang Z kita jumpa, tak layan kita ataupun layan nak tak nak, yang akhirnya kita rasa kecewa dengan layanan orang terhadap kita, yang pada masa itu kita amat sangat perlukan bantuan orang di sekitar kita. Kita rasa kecewa dengan apa yang berlaku, pada masa itu baru kita ingat Allah. Kita letakkan Allah di nombor berapa tu muslimah? Cuba muhasabah balik. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni? Sehingga ke saat ini kita dengar kuliah ini. Bagaimana keadaan kita? Yang mana seharusnya bila setiap kali kita ada masalah, setiap kali itulah kita angkat tangan kita, doa kepada Allah, minta bantuan Allah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala agar permudahkan urusan kita. Biar apa yang ingin kita usahakan dengan bertemu dengan orang A, B, C sampailah kepada orang Z yang kita nak jumpa itu nanti, Allah permudahkan urusannya. Minta begitu supaya bila mereka menolak kita yang nak sangatkan bantuan itu tadi, kita tidak rasa kecewa dengan penolakan-penolakan yang berlaku dalam hidup kita. Kerana apa? Kita tahu Allah itu sentiasa ada dalam hidup kita. Sebab itu penting kita ini mengikut kepada perintah Allah, menjadi hamba Allah yang merendah diri, hamba Allah yang sentiasa merasa diri ini hamba, minta kepada Allah agar beri bantuan dalam kehidupan kita. Hati kita ni muslimah, kalau hati kita ni tak tenang, ada perkara-perkara yang menggusarkan jiwa kita, kan, ada perkara-perkara yang kita rasa kita tak boleh nak take it lah kan kadang-kadang. Kita ni selalunya, kita ambil telefon, kita akan call kawan kita, kita akan kata, ya aku ni nak cakap something lah dekat kau. Kita selalu macam tu. Tapi kenapa sebelum itu, kita tak ambil wuduk, kita solat, kita minta kepada Allah. Kita adukan hal itu kepada Allah. Kenapa kita buat sedemikian? Sedangkan kita tahu,
Allah yang menciptakan satu masalah, maka Allah juga yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa yang menyebabkan bila kita dah usaha, barulah kita jadikan Allah itu sebagai solusi kita yang terakhir. Ramai antara kita yang begitu. Okay, ramai antara kita yang begitu. Jadi di sini muslimah, kita belajar. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita agar jadi seorang muslimah yang sentiasa berdoa kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita, apa yang kita minta kepada dia, dia akan perkenankan. Rujuk kembali surah Ghafir itu tadi, kan? Pada ayat yang ke-60, Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, maka akan aku perkenankan. Dan doa kita, bila kita panjatkan kepada Allah, Allah kata apa dalam Al-Quran? Aku ini dekat dengan hamba aku. Cuma masalahnya, hamba ni, kita ni sebagai hamba, yang keterbiasaannya kita ini membina jurang antara kita dengan Allah. Sebab itu saya minta, cuba rujuk pada ayat yang berikutnya dalam kitab kita. Pada surah Al-Baqarah ayat 186 muslimah. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kata gitu kepada kita. Jika iza sa'alaka ibadi, dan jika apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, ketika ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada Nabi, jika ada di kalangan hamba-Ku yang bertanya tentang aku, beritahu apa kepada mereka? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Allah dekat pada hambanya. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Allah tidak pernah berbohong, tahu muslimah. Kena ingat itu. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, okay, berkenaan tentang masa lalu, berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini dan apa yang berlaku akan datang, semuanya adalah kebenaran yang tidak ada kepalsuan. Jadi bila Allah kata fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, bermakna Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku, ini Allah sentiasa hampir kepada mereka, itu kepada hamba-Ku. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Jadi apa yang perlu kita buat? Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku. Apa yang seruan Allah yang perlu kita sahut? Dengan mematuhi perintah aku. Apa perintah Allah tadi? Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu adalah perintah Allah yang perlu kita sahut. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya apa? La'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi baik serta betul. Okay, supaya mereka itu berada dalam keadaan yang benar. Ini adalah kenyataan yang Allah keluarkan untuk menunjukkan bahawa Allah tak pernah jauh daripada hambanya. Kita, kan, selalu kita kata, oh saya tak ada tempat mengadu, saya tak tahu nak cakap dengan siapa, saya tak tahu itu, saya tak tahu ni, saya rasa tak ada orang pun dengan saya. Selalu kita kata sedemikian. Jadi sekali lagi persoalan saya, di mana Allah pada masa itu ketika kita rasa tidak ada orang tu, kita letakkan Allah tu di mana? Sehingga kita rasa bahawa Allah tu tak ada dengan kita ke? Sampai begitu sekali kita rasa? Sedangkan Allah dah kata, aku dekat dengan hamba aku. Kita tak ingat Allah, itu masalahnya. Imam Muslim dalam kitab beliau
beliau merekodkan sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Nabi SAW dalam hadis kudusi ini? Ana inda zanni abdi bi. Allah kata begini muslimah. Sesungguhnya aku berada bersama dengan persangkaan ataupun sangkaan hamba aku kepada aku. Kemudian apa kata Allah? Wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersamanya jika dia berdoa kepada aku. Itu kata Allah. Aku bersama dengan hamba aku. Ketika hamba aku mengangkat tangan berdoa kepada aku. Bila kita angkat tangan kita doa kepada Allah, bererti kita ingat kepada Allah. Sebab itu, di dalam redaksi hadis yang lain, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam hadis ini, Imam Al-Bukhari tidak menggunakan perkataan. Okay? Imam Al-Bukhari tidak menggunakan perkataan da'ani. Dia menggunakan lafaz yang sedikit berbeza daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menunjukkan bahawa seseorang hamba bila dia sentiasa berdoa kepada Allah, Allah itu sentiasa ada bersama dengan dia. Tapi kalau kita tak doa, kalau kita tak ingat Allah, maka bagaimana kita nak rasa Allah itu ada bersama dengan kita? Sebab itu Imam Al-Bukhari, beliau dalam hadis ini, Imam Al-Bukhari, beliau tidak menggunakan perkataan da'ani. Tetapi Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini, beliau menggunakan, ketika beliau merekodkan hadis daripada Nabi SAW, beliau memilih perkataan zakarani. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Allah kata apa kepada kita muslimah? Aku selalu bersamanya jika dia mengingati aku. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, aku sentiasa bersamanya bila dia berdoa kepada aku. Bermakna begini muslimah, bila kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, inilah bukti kita ingat kepada Allah. Seorang hamba yang berdoa kepada Allah, yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, bermakna dia ingat dirinya ada Tuhan. Ya, dia ingat dirinya ada Tuhan yang menciptakan dirinya, yang menentukan setiap sesuatu di dalam kehidupannya. Maka bila kita ingat yang menciptakan kita, pasti yang menciptakan kita akan ingat kepada kita. Ini kata Allah. Dalam sebuah hadis kudusi itu tadi kan, Allah kata, wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi. Dalam keadaan yang bagaimana bila kita ingat Allah itu tadi muslimah? Kan ada beberapa keadaan yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini. Yang mana ini merupakan hadis kudusi. Allah kisahkan begini di dalam hadis ini. Fa in dzakarani fi nafsi. Jika sekiranya dia mengingatku dalam dirinya. Kita ingat Allah dalam diri kita ini, maksudnya kita ingat, ya Allah, ya Tuhanku tu kan. Bila kita ingat Allah, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah kau bantulah aku, kita ingat Allah dalam diri kita. Itu maksudnya sedemikian. Kemudian apa kata Allah? Bila kita ingat Allah dalam diri kita ini, maka Allah kata, zakartuhu fi nafsi. Maka aku mengingatnya dalam diriku. Maknanya Allah juga ingat kita sebagaimana kita ingat Allah. Tetapi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingatku dalam sebuah kumpulan, maknanya masa tu dia ingat Allah kan, pada masa itu dia ingat Allah dalam keadaan orang yang ramai. Okey, mungkin ketika kita belajar, dululah masa di masjid, contohnya saya nak ambil satu perumpamaan yang begini. Masa kita di masjid, kita belajar, kita dengar kuliah, kemudian pada masa kita dengar kuliah itu kita ingat Allah yang menyebabkan hati kita ni jadi gerun kepada Allah. Kita ingat Allah tu kan yang menyebabkan, ya Allah, kenapalah aku. Kita ingat, maknanya kita di situ kita ingat dalam keadaan orang yang ramai. Dalam keadaan orang yang ramai pada masa itu kita berada dengan orang yang baik-baik kerana kita berada dalam sebuah majlis ilmu. Jadi Allah kata apa? Jika kita ingat Allah dalam keadaan yang sedemikian, maka
zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Sekarang ini kita ingat Allah dalam satu kumpulan bersama dengan orang-orang yang baik. Tetapi Allah kata, dalam keadaan yang sedemikian aku akan ingat dia dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada orang-orang yang sedang dia duduk bersama itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata begini, wa in taqarraba ilayya bashirin wa in taqarraba ilayya bishibrin, bashirin pula. Mata dah ke mana? Wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka akan aku mendekat diri kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dalam keadaan yang sehasta, maka aku akan mendekatkan pada dirinya dalam keadaan yang sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika dia datang kepadaku dalam keadaan yang berjalan, maka aku mendatangi dalam keadaan yang berlari. Ini keadaan yang kita sebutkan bila kita ingat kepada Allah. Maknanya, dalam keadaan-keadaan itu tadi, tidak kiralah dalam keadaan apa jua yang dah kita bincangkan tadi, Allah akan bersama dengan kita bila kita ingat Allah. Bila kita doa kepada Allah, kan, yang kita jadikan Allah sebagai tempat yang pertama yang kita adukan masalah kita itu tadi, kita ingat Allah, maka Allah akan bersama dengan kita untuk setiap usaha-usaha yang kita lakukan untuk kita mencari jalan penyelesaian bagi isu kita. Sebab itu penting kita berdoa kepada Allah. Jadi bolehkah kita tinggalkan berdoa? Kalau lepas ini ada lagi orang nak kata, boleh Ustazah kita tinggalkan doa, saya tak tahu nak kata bagaimana. Tak tahu nak kata bagaimana dah. Sebab begitu banyak dalil kita bentangkan di sini untuk membuktikan bahawa doa adalah ibadah yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Ia perlu kita amalkan setiap hari, perlu kita buat setiap hari, selagi kita ini Allah berikan nyawa untuk kita berdoa kepada dia. Sebab bila kita sudah meninggal dunia, kita dah tak boleh dah untuk angkat tangan minta kepada Allah. Sekarang ini selagi Allah berikan peluang, gunakan peluang yang sebanyak-banyaknya ini, yang seluas-luasnya ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, kalau kita lihat di dalam muka surat kita yang ke-37 ini, ya muslimah, ada satu perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Allah murka kepada hambanya yang tidak mahu berdoa. Okey, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Kalau dalam buku kita, dia ambil dalam riwayat Sunan Ibn Majah. Sebab itu dalam kitab kita disebutkan begini. Di dalam kitab Sunan Ibn Majah dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepada orang yang tidak mahu meminta kepada Allah. Kenapa Allah murka? Kerana mereka yang tidak mahu mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbalik kepada surah Ghafir ayat yang ke-60, ia adalah bukti mereka adalah hamba Allah yang sombong. Mereka tidak mahu beribadah kepada Allah dan mereka rasa tidak ada keperluan untuk meminta kepada Allah. Sebab itu Allah murka. Allah beza dengan kita ni makhluk muslimah. Kita tak suka orang minta pada kita, betul tak? Tapi Allah suka kepada orang yang meminta kepada dia. Sebab itu kita tak mungkin akan sama dengan Allah sampai bila-bila kerana kita hamba selama-lamanya sehingga ke hari kiamat kelak. Tak akan berubah status kita sampai bila-bila. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu jurang yang begitu besar perbezaan antara hamba dan juga antara Tuhan dan juga makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang cinta kepada orang yang meminta. Orang yang minta kepada Allah, Allah suka. Tapi kalau orang yang tak nak minta kepada Allah, Allah murka.
Kita sebaliknya tau. Kan kita ni manusia sebaliknya. Kenapa? Kita tak suka orang minta kepada kita. Kita doa kepada Allah, subuh dah doa, zuhur tadi dah doa, nanti siap lagi masuk asar nak doa lagi. Dia punya cycle tadi kan minta doa kepada Allah tu setiap hari berputar. Tanpa henti muslimah. Itu yang Allah inginkan. Cuba kita manusia. Pagi tadi orang A tu dah minta kita dah. Tengah hari dia minta lagi. Lepas petang ni minta lagi. Nanti lepas maghrib dia datang minta lagi. Isyak minta lagi. Cuba kita jumpa dengan orang yang begitu. Setiap hari kita jumpa orang yang sama. Kita suka tak? Of course kita tak suka. Ya Allah. Hai. Dah jadi macam itu. Keesokan harinya kita tak nak jumpa dia lagi. Kita kalau nampak, ya Allah dia lagi. Macam tu kan kita kan, Allah dia lagi. Tapi, saya nak kata gini. Tapi Allah beza. Allah takkan sama dengan makhluk. Bahkan Allah suruh kita minta kepada dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan murka kepada hamba yang tidak mahu meminta kepada dia. Jadi sekarang ini, hidup kita nak kejar redha Allah, bukan murka Allah. Maka dalam keadaan kita ingin mengejar redha Allah itu, jadilah hamba Allah yang sentiasa berdoa kepada Allah. Yang sentiasa mengangkat tangan, minta kepada Allah dalam keadaan kita susah dan juga senang. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jika sekiranya ada di sana persoalan yang ingin diajukan, saya persilakan. Mungkin kita boleh ambil satu ataupun dua soalan. Okey baik, kita ada soalan yang pertama di sini. Terima kasih kepada Zai Sabran yang mengajukan soalan yang pertama, iaitu adakah pencara bulas ba waw lam sin, ejaannya ya. Itu kalau saya baca macam bulab. Ejaannya silap. B-U-L-E-S. Itu lebih tepat jika saya nak ditransliterasikanlah dalam bahasa Melayu. Okey, penjara itu namanya bulas. Okey, ba waw lam sin. Okey, bulas. Jadi adakah neraka atau penjara bulas di dalam neraka itu khusus untuk orang-orang yang sombong yang tidak mahu berdoa, atau sombong secara amnya kerana kedudukan atau kebolehan? Ia adalah umum. Okey, neraka itu umum untuk semua orang yang sombong, antaranya ialah orang yang sombong tidak mahu berdoa. Okey, saya dah jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada Zai Sabran sekali lagi. Bagaimana pula jika seseorang itu rajin berdoa tetapi cepat berputus asa jika doanya belum terjawab? Kita dalam berdoa tidak boleh berputus asa. Itulah yang menyebabkan doa tidak terjawab. Okay? Kita memang banyak berdoa, tapi bila kita cepat berputus asa, ia adalah yang menjadi faktor penyebab mengapa doa kita tidak terjawab. Kan? Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis yang pernah saya kongsikan, saya pada sesi yang kedua, ketiga ataupun yang keempat, saya pernah sebutkan berkenaan dengan keadaan orang yang mana dia berputus asa dengan doanya. Bila kita berdoa kepada Allah ni ya, Zai Sabran di sini, bila kita berdoa kepada Allah, kita ada 3 situasi yang Nabi kata potensinya besar. Bukan 3 situasi, dua keadaan. Dua keadaan yang mana potensinya doa kita ni, apa saja yang kita doa, potensinya besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan bila kita berdoa untuk 2 perkara, 2 keadaan. Itu pertama, bila kita doa perkara-perkara yang maksiat, doa itu tidak diterima oleh Allah.
Kedua ialah bila kita berdoa tentang hal-hal untuk memutuskan silaturahim. Okey, tapi selain itu yang mana baik kan dari sudut syariat kita, maka potensinya untuk dimakbulkan, untuk diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah besar. Jadi bila kita berdoa tentang perkara-perkara yang baik, contohnya minta kesihatan, minta diberikan kelapangan rezeki dan sebagainya, teruskan sahaja berdoa tanpa sedikit pun rasa untuk berputus asa. Kerana keterputusasaan itulah yang menjadi penyebab kepada seseorang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begini, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahawa dengan mafhumnya begini, orang yang berputus asa dengan doanya yang mana dia kata, sesungguhnya aku dah doa tetapi Allah tak kabulkan doa aku. Dan kita panggil ia sebagai al-isti'jal, dia terburu-buru supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Maka di sini dia terus tinggalkan doa dia. Tinggalkan doa dia bermakna dia dah tak doa lagi sebagaimana, dia tukarlah doa yang lain kan. Tak payahlah doa ni, malaslah doa-doa pun bukannya Allah kabulkan. Tak apa, putus asa. Lepas tu tukar balik doa lain. Lepas tu tukar lagi kan. Doa je begitulah keadaannya setiap hari. Kerana apa? Dia berputus asa dengan doa-doa yang sentiasa dia panjatkan kepada Allah. Rajin berdoa. Memang dia doa tu rajin. Tetapi setiap kali dia doa tu dia rasa macam Allah tak terima, dah sudahlah tinggalkan, lepas tu tukar doa lain. Begitu keadaan dia. So di sini, bila kita berada dalam keadaan yang sedemikian, ia tidak seharusnya. Jika sekiranya doa kita yakin ialah doa yang baik, yang tidak mengandungi sebarang unsur kemaksiatan, dan juga tidak mengandungi unsur-unsur untuk memutuskan silaturahim antara kita dengan seseorang, maka teruskan berdoa. Okay? Jangan sedikit pun kita ada rasa putus asa ketika kita berdoa itu tadi. Okey, ada soalan yang lain? Kita ada soalan daripada Embun Pagi. Unik sungguh namanya, saya rasa ni nickname je lah. Okey, salam Ustazah, salam Embun Pagi. Salahkah kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita berbalik apa jua penganiaya yang dilakukan atas kita? Salahkah kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita berbalik apa jua penganiaya yang dilakukan? Maksudnya kita doakan perkara-perkara yang tidak baik untuk dia ya? Begitu ke maksudnya Embun Pagi? Dia buat aniaya pada kita. Kemudian kita nak doa balik. Apa yang dia buat pada kita akan terkena balik pada dia. Begitu ya maksudnya? Nak doa begitu? Doa orang yang teraniaya, saya tak nafikan sebab ada hadisnya. Doa orang yang teraniaya adalah makbul. Tetapi kan, bila kita doa tu, doalah yang baik-baik untuk orang yang telah menganiaya kita. Itu lebih baik. Ini pesan saya. Okay, ini pesan saya. Doa yang baik-baik untuk orang yang telah menganiaya kehidupan kita. Supaya apa? Kita juga dapat yang baik. Supaya kita pun dapat yang baik. Jadi kita ni, janganlah kita berdendam hingga kita doa yang bukan-bukan kepada orang yang telah menganiaya diri kita. Jadi kita ni nak keadaan kita baik. Dianiaya adalah satu situasi yang begitu dahsyat. Saya faham tentang hal itu. Okay? Dianiaya adalah satu situasi yang begitu dahsyat. Maka pindahkan, ubah situasi itu tadi kepada satu situasi yang lebih menyenangkan, yang lebih membahagiakan. Bagaimana? Mendoakan yang terbaik untuk orang yang telah menganiaya diri kita. Doa yang baik-baik, moga Allah SWT berikan hidayah kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu yang terbaiklah bagi diri dia. Doa sedemikian sudah. Kan tak perlu untuk kita, tak apa, hari ni kau buat aku kan, aku doa supaya satu hari Allah kenakan benda yang sama pada diri kau. Tak perlulah kita doa yang sedemikian. Tapi itu masih lagi hak masing-masing lah. Hak masing-masing untuk doa apa. Saya tak boleh nak halang lah kalau apa yang nak didoakan tu kan. Cuma terbaiklah doa yang baik-baik sahaja. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahanlah terjawab ya soalan itu. Jika kita ada masalah yang ingin diadukan kepada Allah SWT, bagaimana niat sewaktu solat? Dia solat sunat mutlak sahaja ya.
Solat sunat 2 rakaat tu solat sunat biasa sahaja. Tidak ada niat yang khusus untuk kita niatkan ketika kita solat tu tadi. Okey. Mungkin kita ada masalah di sana, kemudian kita nak solat, buat solat sunat 2 rakaat, solat sunat mutlak, mana biasa sahaja. Tak perlu kita nak niatkan dengan niat-niat khusus untuk doa doa solat dalam keadaan kesusahan ke apa. Tidak ada begitu. Okey, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang sedemikian. Yang penting niatnya ialah niat sebagaimana kita nak solat sunat 2 rakaat yang mutlak, yang biasa sahaja. Tidak terikat dengan sesuatu situasi dan keadaan. Okey, wallahu alam. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya tidak mahu mengambil sebarang lagi soalan. Terima kasih kepada admin yang tolong menjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada semua, ganjaran-ganjaran yang baiklah ya, balasan-balasan yang baik kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. Baik, mudah-mudahan juga sudah ada doanya daripada Puan Hayati Suaidi kita untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih Hayati. Saya rasa Hayati sentiasa mengikuti kuliah kita di Masjid Kampung Siglap. Nak salah sebut lagi, di Masjid Kampung Siglap. Terima kasih Hayati. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesihatan kepadanya juga untuk terus-terusan mengikuti dan juga istiqamah dalam pengajian kita. Okey, itu sahaja Muslimah untuk pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.